哈利路亚，平安！大家好，聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱的天父，我们满心的感谢你，主仍然给我们有美好的机会，能和弟兄姐妹们来在线崇拜。求你使我们更加渴慕去寻求、学习和了解主的旨意，明白你的智慧，帮助我们在基督的恩典中刚强起来，使我们能忠心的侍奉你，更加渴望服侍主的工作，讨主的喜悦。谢谢主掌管我们的生命，无论在什么境况中，我们都能赞美你、荣耀你，因你与我们同在，直到永永远远。哈利路亚！现在我们把两位主仆交给主领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福使用他们成为主的器皿。谢谢主，我们这样祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的生命而求的。阿们。Shalom, puji nama Tuhan. Mari pada kesempatan hari ini kita mau memuji dan membesarkan nama Allah kita. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu Woju Ai.这不头摸不着追看得见，因为有你，因为有我，看心配，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，这期成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着追看得见。因为有你，因为有我，看心配，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让这期成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Sama-sama katakan， 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着追看得见。因为有你，因为有我，看心配，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让这期成为别人祝福。
主爱，我们一起向世界我主爱，我们一起向世界我主爱。Mari kita mau persiapkan hati kita, sama-sama kita mau mendengarkan berita firman Tuhan.我的生命，你是我唯一所求，让我心坦坦渴慕你。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你。我的生命，你是我唯一所求，让我心坦坦渴慕你。我心满你，我心满你，对你的爱和赦免无止境，让我走向你的身旁，贴近你。主啊，我渴慕心求你，耶稣，我要爱慕你。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，浸透我的生命。你是我唯一所求，让我心坦坦渴慕你。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，浸透我的生命。你是我唯一所求，让我心坦坦渴慕你。我心满你，我心满你，对你的爱和赦免无止境，让我走向你的身旁，贴近你。主啊，我渴慕心求你。我心满你，我心满你，对你的爱和赦免无止境，让我走向你的身旁，贴近你。主啊，我渴慕心求你。我心满你，我心满你，我心满你，对你的爱，对你的爱和赦免无止境，让我走向，让我走向你的身旁，贴近你。主啊，我渴慕心求你。sama-sama katakan， 我心满你，我心满你，对你的爱和
Shalom, Shalom. selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kategorial Mandarin. 感谢主，我们能够在蒙安班里面再次跟你们一同见面。 Senang sekali bisa berjumpa walaupun tidak langsung tatap muka, 今天感到很高兴，虽然我们不能够面对面， tapi saya percaya 但是呢，我相信 berkat Tuhan, 神的恩典、 penyertaan Tuhan 神的同在， selalu bersama-sama dengan kita. 一直与我们每一个人在一起。 Nah, sebelum kita akan mulai dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini, 我们还没有开始思想神的话语以前， saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam 好，让 doa. 我们大家一同低头祷告。 Tuhan Yesus, kami mengucap syukur 亲爱的主耶稣，我们感谢你， buat hari yang indah yang Tuhan berikan pada setiap kami. 今天这个美好的日子你已经赐给了我们， Kami boleh memuji Tuhan, 我们可以在这里赞美你， boleh menyembah 我 Tuhan, 们可以来敬拜你。 dan sekarang tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman 现 Tuhan. 在到了我们要学习你的话语的时候， Urapi hamba-hambamu 求主你高抹你的仆人， penuh dengan kuasa Roh Kudus, 充满着你的能力， sehingga firman yang disampaikan saat ini 好让今天你的话语 boleh menjadi berkat, 能够成为我们每一个人的祝福， memberi kekuatan 给我们力量， kepada setiap yang mendengar. 使每一个听了你的话语的人， Terpujilah namamu, 感谢我们的神， di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣基督的名求， kami serahkan doa ini. 我们把这个祷告交给你， Haleluya, 哈利路亚， amin. 阿门。 Hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan 今天我们将要学习的真理 yang terdapat di kitab Lukas pasal yang ke-7, 是在路加福音第7章 ayat yang ke-11第11节， sampai ayat yang 一 ke-17. 直到第17节。 Saya akan membacakan lebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti Ibu Ching Ing bisa membacakan dalam bahasa Mandarin. 我们先用英语读了以后，我们再用华语来读。 Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. 在路加福音第7章11节到第17节。过了不多时，耶稣往一座城去，这个城名叫拿因。他的门徒和嫉妒的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来。这个人是他母亲独生的儿子，他的母亲又是寡妇，由城里的许多人同着寡妇送饼。主看见了那个寡妇，就怜悯他，对他说：“儿子，对他说你不要哭。”于是近前来按着刚抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那个死人就坐起来，并且说话。耶稣便把他交给他的母亲。众人都惊奇，荣耀归于神，说有大先知和在我们中间，兴起来了。又说神眷顾了他们的百姓，他们的这个事情的风声就传遍了犹太和周围的地方。 Haleluya. 哈利路亚！ Ada yang menarik di sini yang kita mau pelajari hari ini. 在这里有一个我们要受我们吸引的，我们要学习的。 Saya memberi tema firman Tuhan hari ini, 我把今天的讲题 pengharapan 就是盼望， masih ada. 盼望仍然存在。 Amin. 阿门。 Di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus
hendak pergi ke kota yang bernama Nain. 在这里告诉我们，主耶稣要到这个哪应城， Tapi ada satu pemandangan yang menarik 但 dari 是呢 sini. 哪里有一个风光，他看到了， Ada rombongan orang keluar dari dalam kota, 有一群的人从这个城市里面出来， tapi mengusung orang mati. 但是他们抬着一个死人。 Dan lebih menariknya lagi adalah 那么更加惊奇的呢， di sana ditulis dengan jelas 在这里清楚的说， yang akan dikuburkan 就是要被埋葬的， adalah anak laki-laki 就是一个男孩子， tunggal 是独生的男儿， dari seorang janda. 是一个寡妇的独生男儿。 Kita tahu persis dalam tradisi orang 我 Yahudi, 们知道这个犹太人的风俗， orang yang meninggal 一个死了的人， harus dikubur pada hari yang sama. 他们应该要同一天被埋葬， Dan 而且呢， mereka harus dikuburkan jauh dari kota. 他们应该被埋在离开这个城市比较远的地方。 Nah, mereka sedang menjalankan tradisi 所以 tersebut. 那个时候，他们正在行他们的这个风俗习惯。 Tapi firman Tuhan ini 但是神的话呢， bukan tidak sengaja ditulis. 并不是他不故意的写的， Ditulis dengan sangat rinci. 他是很清楚的写。 Ada seorang janda 有一个寡妇， yang barusan kehilangan anak laki-lakinya yang tunggal. 她刚刚舍弃了她独生的一个男儿。 Kenapa ini jadi menarik perhatian Tuhan Yesus? 为什么这个能够吸引主耶稣呢？ Karena menurut hukum Musa, 因为借着这个摩西的律法， seorang perempuan 一个女人 tidak bisa menghasilkan uang. 她不能够有收入的， Hidup mereka sepenuhnya mengandalkan dari suaminya. 他们的生活呢完全是靠着丈夫。 Dan ketika ia melahirkan baginya anak laki-laki, 当她生下了一个男儿的话， anak laki-laki ini yang akhirnya akan menggantikan tugas ayahnya. 那么这个男儿呢，他就要代替他父亲的工作。 Terutama ketika ayahnya sudah meninggal. 特别是当他的爸爸已经离开世界了。 Makanya ada hukum Musa yang 所以 ditulis, 这个摩西的律法里面说， apabila ada seorang janda, 如果有一个寡妇， maka saudara dari suami yang meninggal 如果她的丈夫的这个弟兄死了， mengambilnya sebagai istri 就娶她为妻子的话， untuk melahirkan anak-anak bagi saudaranya yang meninggal. 好让她能够生下这个孩子，为她已经离开了世界的这个人。 Kalau tidak terjadi, 如果没有发生的话， maka janda ini 那么呢，这个寡妇呢， akan diusir. 他们就要被赶出去， Dia tidak punya apa-apa lagi. 她什么都没有了。 Nah, akhirnya ini yang akan ditulis menjadi orang-orang miskin. 所以这里就写出了他是贫穷的人。 Maka Tuhan menyatakan dengan jelas, 所以呢，主耶稣清楚的说， orang miskin ada padamu setiap hari. 那个贫穷的人每一天都有。 Yang dimaksud adalah orang-orang seperti ini. 他的意思呢，就是这一种人。 Di kitab Yakobus bahkan dinyatakan dengan jelas, 在雅各书里面也是说， ibadah yang tak bercacat. Di Yakobus pasal yang pertama, 在雅各书第1章里面， ini dikatakan dengan ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah 所以如果在神的面前没有缺陷的圣洁的这个敬拜， adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan 就 mereka. 是我们去看望那些寡妇、那些孤儿。 Yang dimaksud di sini adalah keadaan janda ini nantinya. 那么在这里所说的这个寡妇，她的命运就像如此，好像这个一样。 Ini yang menarik hati Tuhan 所以 Yesus. 这个呢，造成了吸引了主耶稣的心。 Janda ini bukan hanya baru kehilangan seorang anak. 这个寡妇呢，不单单刚刚舍弃了一个男儿， Dia juga barusan kehilangan seluruh kehidupannya. 所以她也是舍弃了她整个的生命， Dia barusan kehilangan semua pengharapannya. 她舍弃了一切的希望， Karena setelah selesai mengubur mayat anaknya, 因为她已经埋葬了她的孩子以后呢， bisa jadi semua harta bendanya sudah dirampas. 所以可能她一切的财富都被没收了， Dia bisa diusir 她被赶出去， dan akhirnya jadi orang miskin. 最后呢，她成为一个贫穷的人。 Ini yang menarik hati Jadi- Tuhan Yesus. 这里呢，所以主耶稣发了这个怜悯的心， Di tengah-tengah
penderitaan seseorang, 在一个人十分痛苦的情形里面， di sanalah Tuhan penuh belas 所 kasihan. 以在哪里主耶稣充满了怜悯的心。 Maka di 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima, 所以呢，在哥林多后书第章第3到第4节， dimulai dengan tulisan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, 在这里说我们的主耶稣基督是值得被称颂的， Bapa yang penuh belas kasihan 他是充满怜悯的心的神， dan Allah sumber segala penghiburan, 就是上帝是一切盼望的源头， yang menghibur kami 他能够安慰人， dalam segala penderitaan kami, 安慰我们一切的苦难， sehingga kami sanggup menghibur mereka 所以呢，我们就能够有能力来安慰别人， yang berada dalam bermacam-macam penderitaan 就是那些在困难痛苦当中的人， dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 就是我们用上帝所给我们的安慰来安慰别人。 Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, 好像是我们从主耶稣的受难里面，我们得着那么丰富的恩典。 demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan 同样的，我 berlimpah-limpah. 们借着基督呢，我们得着了丰盛的这个安慰。 Disinilah karena Tuhan penuh belas kasihan, 所以呢，这个完全是因为主耶稣充满怜悯的心， dia bisa mengerti apa yang akan terjadi dengan janda ini. 他能够明白这个寡妇将要发生的事情。 Maka Tuhan menghampiri 所以呢，主耶稣就接近他， dan Tuhan berkata, 所以主耶稣就对他说 jangan menangis. 说妇女，你不要哭。 Kenapa? 为什么呢？ Karena ini yang akan menjadi pelajaran kita yang pertama hari 因 ini. 为这个就是我们今天第一样我们要学习的功课。 Dituliskan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang 在 ke-19. 希伯来书里面有第6章第19节里面说， Pengharapan itu 我们的盼望 adalah sauh yang kuat 就是一个很稳固的一个苗， dan aman bagi jiwa kita. 是我们灵魂最安稳的地方。 Pengharapan itu 所以这个盼望呢 sangat penting 是很重要的， dan Tuhan tahu itu. 上帝是明白的。 Orang 一个人 bisa bertahan tidak makan dan minum sampai berhari-hari, 一个人他不吃不喝就连接几天， bahkan bisa sampai bulan. 甚至也能够到1个月。 Tapi sesungguhnya 但是其实呢， orang tidak dapat hidup 一个人不能够活， 1 hari tanpa punya pengharapan. 如果只有1天罢了，他不能够活。如果他没有盼望， Karena ketika pengharapannya hilang, 因为当他的盼望失去了以后， masa depannya hilang, 他的前途也消失了。 kekhawatiran menguasai, 那么这个担忧的心呢，控制了他， akhirnya putus asa 最后呢，他绝望了， dan banyak kejadian 就很多这样子的事情发生， bunuh diri, bukan? 最后呢，自杀。 Tuhan tahu persis 上帝明白这一切， pengharapan itu. 这个盼望啊， Di dalam bahasa Inggrisnya 在这个英文里面， ditulis anchor, jangkar. 在哪里说它是好像是一个到这个海里面的这个苗， Itu yang akan membuat kapal itu menjadi stabil penuh 所以它使这个船能够很稳定的， dan menjadi aman. 所以它就安稳了。 Sama juga dengan jiwa kita. 同样的，我们的灵魂， Di sanalah hati Tuhan tergerak. 所以在那里，上帝的心被感动了， Karena Tuhan bisa memahami 因为上帝他明白， betapa sedih hati janda ini. 他知道这个寡妇是何等的伤心， Karena dia baru kehilangan semua kehidupannya, 因为他舍弃了他一切的生命， termasuk pengharapannya. 就是包括他的盼望， Tuhan mau memulihkan. 所以主耶稣恢复了他。 Tidak masalah kita datang kepada Tuhan 所以我们来到主的面前是没有问题的。 dengan menangis sejadi-jadinya. 虽然我们怎样子的大哭， Kita utarakan kepada Tuhan 我们把我们的心事完全告诉神， segala duka cita kita. 我们一切心里面的痛苦告诉他， Serahkan pada Tuhan. 交托给神。 Bukankah di kitab Mazmur 岂不是在诗篇里面也有说， ditulis dengan jelas 清楚的写出来， di pasal yang ke-34 在第34章里面 ayat yang 第 ke-19. 19节， Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati 上帝呢，他跟那些心灵破伤的人是何等的接近， dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 他要拯救那些心灵破碎的人。
Ketika engkau berduka cita, 当我们伤心的时候， ketika engkau sedang berduka, 当我们在那里痛心的时候， ketika engkau hilang 当 pengharapan, 我们舍弃盼望的时候， datang pada 我 Tuhan. 们来到神的面前。 Walaupun dengan remuk hati, 虽然我们的心是何等的破碎， walaupun dengan jiwa yang sedang gundah gulana pun, 我们的心灵是那样子的痛苦， Tuhan perhatikan. 上帝他看到了， Dan di sanalah 所以在那里， Tuhan mau memulihkan segala pengharapan. 上帝就要恢复我们一切的盼望， Pengharapan 盼望 masih ada. 还是存在的。 Seberapa beratnya masalah pun, 无论我们的事情是何等的沉重， seberapa beratnya keadaanmu, 我们的环境是何等的沉重， pengharapan masih ada. 盼望仍然存在。 Yang luar biasa lagi, 最特别的呢， firman Tuhan ini 神的话语， sangat relevan 它是很适合我们用的， pada keadaan kita 在我们的环境里面， di dalam masa-masa pandemi seperti 在 ini. 现在的这个时候， Berapa banyak hari ini 在这个有多少个 orang-orang yang kehilangan 他们舍弃了 pekerjaannya, 他们的工作、 kehidupannya, 他们的生活， bahkan pengharapannya pun 甚至于他们的盼望， yang sudah dibangun sekian lama, 他们已经那么久建造了的， dipersiapkan sedemikian 他 rupa, 们那么好的来预备了。 tiba-tiba ketika pandemi datang, 突然间这些疫情来了的时候， semuanya menjadi sirna. 一切完全都消失了， Semuanya sudah tidak ada. 全部都没有了。 Dan itu akan memancing kita 所以这个事情就能够挑剔我们， untuk tidak punya pengharapan lagi, 好让我 bukan? 们觉得我们没有盼望了。 Pengharapan 所以盼望 masih ada. 仍然存在， Tuhan sanggup pulihkan. 上帝有能力来使我们恢复得着这个盼望。 Di ayat selanjutnya, 那么在接下去的句子里面， setelah Tuhan mengatakan jangan menangis, 当主耶稣说你不要哭的时候， Tuhan ambil sebuah tindakan yang sangat nyata, 所以上帝就采取了一个现实的行动， yang menjamah mayat anak itu. 所以他就在那里安守在这个实体的身上， Di Bilangan 19 ayat yang ke-11, 在这个民数记里面说， sudah ada tertulis, 在哪里有写着， orang yang kena kepada mayat, 一个人如果他触摸了这个实体的话， ia najis 7 hari lamanya. 所以他要7天里面他是污秽的， Inilah hukum manusia. 这个就是人的律法。 Menyentuh mayat membuat najis. 如果我们摸了实体，我们就变成污秽了。 Apakah dengan menyentuh mayat anak ini 是否摸到了这个孩子的实体？ Tuhan menjadi najis 是否主也是成为一个肮脏的人呢？ sehingga kuasanya tidak bekerja 所 lagi? 以造成了他就没有能力了吗？ Sekali-kali tidak. 千万不是， Karena yang sedang menyentuh mayat tersebut, 因为正在靠近这个实体的人， yang menyentuh barang yang sudah mati itu 他摸到了这个已死了的人， adalah Allah yang hidup. 就是活的真神。 Maka di Yohanes 11 ayat ke-25, 所以在约翰福音第11章25节里， Tuhan katakan dengan jelas, 上帝清楚的说 Akulah kebangkitan dan hidup. 我就是生命。 Barang siapa percaya kepadaku, 如果有一个人相信我， ia akan hidup 他就要复活， walaupun ia sudah mati. 虽然他已经死了。 Bukankah di Yohanes 14 ayat yang ke-6? 岂不是在约翰福音第14章第6节里面， Ayat yang begitu terkenal, bukan? 一个那么我们大家都熟悉的一个 Yesus berkata, 主耶稣他说 Akulah jalan, 我就是道路， akulah kebenaran, 我是真理， dan akulah hidup. 我就是生命。 Kenajisan 所以那些污秽的肮脏的， tidak dapat menahan kuasa Tuhan terjadi. 他不能够阻拦主耶稣的大能， Bahkan karena Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, 因为主耶稣是复活的真神， maka barang yang sudah mati pun 连那个已经死了的， seketika menjadi hidup lagi. 就那个时候复活过来。 Bukankah demikian juga dengan halnya dengan kita? 岂不是在我们的生活当中也是如此吗？ Mungkin hari ini 可能今天 pekerjaanmu sudah mengecewakan. 我们的工作已经使我们失望了， Penghasilanmu tiba-tiba hilang. 我们的收入突然间消失， Pengharapanmu sudah mati. 我们的盼望也死了。 Bahkan engkau melihat 可能我们能够看到， hidupmu sudah banyak bagian yang mati. 我们的生命的很多的地方就死了。 Hari ini 今天
datang pada Tuhan. 来到神的面前， Datang pada sumber hidup. 来到这个生活的前沿， Karena Allah yang hidup, 因为我们有个复活的神， yang sanggup 他有能力， membangkitkan apa yang sudah mati di dalam hidupmu 他能够使在我们生活当中已经死了的能够活过来， untuk menyatakan kuasanya, 好让他的这个能力被彰显出来， untuk menyatakan kemuliaan Allah 好让能够神的名得着荣耀， melalui kehidupan kita sehari-hari, 接着我们每一个人日常的生活， sehingga melalui hidup kita 接着我们的生活， orang-orang di luar boleh melihat 世界上的人可以看到 betapa luar biasanya 我们的神是何等的奇妙， Allah yang hidup 是活的真神， yang kita layani 是我们所服侍的神， dan kita sembah. 我们所敬拜的神。 Apa yang saat ini sedang mati dalam hidup? 今天在你们各位有什么事情已经死了的呢？ Apapun itu, 无论它是什么， jawabannya hanya satu, 它的答案只有一个： datang pada Yesus. 来到主耶稣的面前， Ia sanggup membangkitkan 他有能力使 apa yang mati dalam 使我 hidup 们那些已经死了的活过来， menjadi hidup lagi, 使他能够再活过来， sehingga engkau akan menjalani hari-harimu 好让我们在我们的日常生活里面， dengan selalu mengucap syukur 我们 kepada 一直 Tuhan. 在不断的献上感恩。 Di ayat yang ke-16, 在第16节里面， di sana ada tertulis, 在哪里有写着 semua orang 所有的人， ketakutan dan mereka memuliakan Allah. 所以那些众人他们都惊奇会荣耀于神， Sambil berkata, 他们也是这样说。 seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, 有一个大先知已经在我们当中了， dan Allah telah melawat umatnya. 上帝已经兼顾了他的百姓， Ini adalah penggenapan 这个就成全了。 dari nabi besar 从一个大先知里面， yang bernama Elia 就是以利亚， ketika ia membangkitkan 当他复活， anak janda Sarfat. 他使这个撒法的这个寡妇的孩子复活过来， Maka orang-orang itu 所以那个是所有的人， seketika 就在那个时候， teringat kejadian profetik daripada apa yang sudah terjadi oleh Nabi Elia. 所以他那个时候这就想起了以利亚所发生的这个事情， Mereka ingin menyamakan Tuhan seperti Nabi Elia. 所以他们把上帝看作好像是以利亚一样。 Elia menghidupkan anak janda Sarfat 以利亚他使这个撒法的这个寡妇的孩子活过来， dengan kuasa Allah. 是用上帝的能力， Tuhan Yesus 就是主耶稣， menjamah, 主耶稣已经充满了他， langsung hidup. 他就复活过来。 Itulah kuasa Tuhan 这 Yesus. 个就是主耶稣的大能， Karena ialah Allah yang hidup. 因为他是活的神。 Bersyukur 我们感谢主， kita melayani 我们服侍他， Allah yang hidup. 活的神， Janji Tuhan 神的应许， yang disaksikan di Ibrani 13 ayat yang 在 ke-8. 希伯来书13章第8节里面说， Yesus Kristus 主耶稣基督， tetap sama. 他从以前仍然是一样的， Baik kemarin 无论昨天、 maupun hari 今 ini 天， sampai selama-lamanya. 直到永永远远， Tuhan yang sama 同样的一个神， yang membangkitkan 就是使这个复活过来的， mayat daripada anak janda ini, 从这个寡妇的孩子活过来。 yang menghidupkan semua yang sudah mati dalam hidup janda ini. 所以在这个寡妇身上，一切已经死了的， Tuhan yang sama 同样的神使他活过来， sanggup 他有能力， membangkitkan apa yang mati dalam hidupmu. 他也是能够使我们在我们身上一切已经死了的活过来。 Sehingga melalui pelajaran semuanya hari ini, 好，让借着今天我们学习的这个功课， kita semua, 我们大家， seberapa berat masalahmu, 无论我们的事情是何等的程度， seberapa banyak bagianmu yang mati, 有很多的事情是在我们身上已经死了的， kita bisa sama-sama berkata, 我们可以一同来说， pengharapan masih ada. 盼望仍然存在。 Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. 在主耶稣基督里面，我们仍然有这个盼望， Karena firman Tuhan mengatakan, 因为神的话说。 rancanganku bukan rancangan 对 kecelakaan, 我的意念不是你，不是照样的意念， tapi hari depan, 但是是我们的前途， masa depan 我们的前途 yang penuh dengan pengharapan. 充满着盼望， Pengharapan 我们充满着盼望， masih ada. 仍然存在。 Mari 来吧， kita semuanya, 我们大家所有的弟兄姐妹们， meskipun hari ini engkau sedang berduka, 虽然我们今天很伤心， hilang pengharapan, 我们舍弃了盼望， mari datang pada Tuhan.
来吧，我们来到主的面前， Izinkan Tuhan menjamah hidupmu, 我们求主在哪里告诉我们， menghidupkan apa yang mati dalam 好 hidup. 让在我们身上所有一切已经死了的、消失的活过来， Dan kita semua boleh berkata, 好让我们大家可以一同来说， di dalam Tuhan 在主耶稣里面， pengharapan 盼望 selalu ada. 仍然存在。 Yang berbahagia adalah 最幸福的 setiap kita 每一个人， yang mau menerima firman Tuhan, 如果要接受神的话语， yang mau menyimpannya dalam tanah hati yang baik, 我们要把它藏在我们美好的心田里， yang mau merenungkannya siang dan malam, 我们是多夜的思想它， tetapi juga harus berani melakukan dalam hidup 但 sehari-hari. 是我们要勇敢的去行在我们的生活上。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣基督祝福你们。 Kita tundukkan kepala, 我们来低头， kita masuk dalam 我们 doa. 一同祷告。 Tuhan Yesus, 亲爱的主耶稣， kami mengucap 我 syukur 们感谢你， buat berkat firman 因 Tuhan. 为主你话语的恩典， Biarlah setiap benih firman Tuhan 它让你的福音的每一个种子 yang sudah ditaburkan hari 已 ini 经栽种在每一个人身上， boleh jatuh di tanah hati yang baik, 可以跌在这个好的心田里面。 sehingga setiap anak-anakmu, 它让你的每一个你的儿女们， Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, 所有的众弟兄姐妹们， yang meskipun berada di rumah, 虽然是在家里， tapi firman ini mereka terima, 他们已经接受了你的话语， mereka boleh menghidupinya, 他们可以活过来， mereka boleh menerimanya dengan sukacita, 他们可以用喜乐的心来接受， sesuai janji Tuhan. 符合主你的应许， Pengharapan masih ada. 你的盼望仍然存在。 Mungkin hari-hari ini 可能我们今天， kami sedang menghadapi banyak 我 kesulitan. 们面对着很多的困难， Mungkin hidup kami serasa sengsara hari ini. 可能我们今天的生活好像是那么的痛苦， Banyak yang sudah mati. 也有很多已经死了的， Bahkan mungkin pengharapan kami sudah banyak yang mati. 可能我们的盼望也死了。 Tapi hari ini, 但是主啊，今天 melalui kebenaran firman, 借着主你的真理， kami mau kembali datang kepada 我 Tuhan. 们要回来到你的面前， Kami mau menyerahkan semuanya 我 dalam 们 tangan 要 Tuhan. 把一切交托在你的手中， Dan kami akan melihat 我们要看到， dan kami akan membiarkan 我们好让他 tangan Tuhan yang hidup 让上帝复活的手， menghidupkan kembali 把使我们活过来， apa yang sudah mati 那些我们已经消失了的， di dalam kehidupan 在 setiap 我们的 kami. 生活里面， Sehingga kami semua 好让我们今天大家每一个人 boleh berkata, 可以这样说： pengharapan 盼望 selalu ada 将来都是存在的， di dalam Tuhan. 在主耶稣里面。 Terpujilah namamu Tuhan Yesus. 主啊，我们感谢你， Kami mengucap syukur, 我们献上感恩， pertemukan kami kembali 你使我们能够再一次的见 di 面， waktu yang akan datang. 在这个以下来的日子里面， Semua 好像所有的 dalam keadaan sehat, 大家都有健康的身体， tidak kekurangan suatu apapun. 一无所缺， Dan kami semua 而我们大家 boleh menjadi 可以成为 pelaku-pelaku firman. 行你的话语的人， Sehingga melalui kehidupan kami, 好让接着我们的生活， banyak orang 很多的人 melihat 看到了， betapa luar biasanya 主啊，你是何等的奇妙， Allah yang hidup, 你是活的真神， yang kami sembah 是我们所敬拜的神， dan kami layani dengan 我们所 setia. 服侍的神， Di dalam nama Tuhan 在 Yesus, 主耶稣的名， kami mengucap 我 syukur. 们献上感恩， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福你们。